Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah, dan telah kita sampai pada perbahasan hukum hakam bila mana seseorang itu membatalkan puasa dengan cara bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Kita baca matan. فصل ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. Secara ringkas kita sebut, wajib bagi mereka yang membatalkan puasa pada siang bulan Ramadan dengan jima', wajib baginya 3 perkara. Pertama, qada'. Qada' pula mesti segera. Dengan makna 2 Syawal dah kena qada'. Kalau dia tangguh 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, hukumnya berdosa. Setiap kali dia tangguh tu, setiap kali lambat tu berdosa. Jadi pertama kena qada', dan qada' mesti segera. Kemudian kita sebut dia berdosa lah, itu jelas. Yang kedua, wajib ke atasnya kafaratul uzma, kafarah yang besar. Yang ketiga, wajib baginya ta'zir. Jadi 3 perkara wajib ke atas mereka yang membatalkan puasa dengan jima' pada siang bulan Ramadan. Wajib qada' itu selesailah, qada'. Semua faham. Wajib bayar kafaratul uzma. Apa kafarah? Kafarah diambil daripada perkataan al-kafri. Al-kafri ataupun al-kafru bermakna as-satru, menutup. Sebab kafarah ni menutup dosa. Menutup dosa. Kafarah di sini ialah murattab, secara tertib, murattabah. Tak mampu yang pertama baru boleh pindah yang kedua, tak mampu yang kedua baru boleh pindah yang ketiga. Okey. Bila mana seseorang tu membatalkan puasa dengan jima' pada siang bulan Ramadan, wajib baginya kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama ialah membebaskan hamba yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Hamba tu disyaratkan selamat daripada aib-aib yang boleh menjejaskan kerja. Maknanya tak boleh yang patah tangan, tak boleh yang patah kaki, yang tak ada tangan, tak ada kaki, tak boleh, mesti yang sihat molek. Yang boleh bekerja dengan baik. Jadi tidak memadai kalau seseorang itu bayar kafarah dengan seorang hamba yang patah tangan ataupun patah satu kaki, tak boleh. Tak mampu hamba, macam hari ni lah, hamba dah tak ada, berpindah kepada nombor 2, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kiraannya macam mana? Okey, kalau dia puasa pada awal bulan, contoh dia puasa Muharram, Safar. Okey, Muharram ada 29 hari, Safar ada 30 hari, maka selesailah puasa dia. Jumlahnya 59 hari. Ataupun boleh jadi 30 60 hari Muharram Safar itu, ataupun 29 maka 58 hari. Itu kalau mula daripada awal bulan. Kalau dia puasa tengah bulan, contoh Muharram itu dia puasa pada 15 Muharram. Bulan Muharram ada 30 kita katakan. Jadi dia sempat puasa dalam Muharram 15 hari. Bulan Safar juga ada 30 hari. Maka dalam Safar dia puasa 30 hari lah, sebulan. Okey. Bulan Muharram baru puasa 15 hari. 15 hari tak cukup sebulan. Okey. Dia nak sempurnakan berapa hari lagi? Adakah dia nak sempurnakan 29 hari, maka dia kena tambah 14 hari, ataupun dia kena sempurnakan 30 hari, maka dia kena tambah 15 hari. Kita sebut kena tambah 15 hari, sempurnakan 30 hari. Jadi kalau seseorang tu puasa pada pertengahan bulan, 15 hari bulan ke 20 hari bulan ke, dia kena cukupkan puasa dia tu 30 hari. Dia puasa 20 hari bulan Muharram, start 20 sampai 30 dah 10 hari, kena cover dengan bulan yang ketiga nanti, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Daripada Rabiul Awal tu kena puasa 20 hari lagi. Dia start puasa 25 hari bulan, dah 5 hari puasa dalam bulan Muharram. Rabiul Awal nanti puasa 25 hari lagi. Kena cukupkan 30 hari. Rasa jelas insya-Allah. Kalau tak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, boleh berpindah
Tak mampu ni boleh jadi kerana terlalu tua ataupun sakit, yang tidak ada harapan sembuh, ataupun nafsu terlalu kuat. Tak. Kita suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut, dia jawab lagu mana? Saya ustaz, bulan Ramadan mulia tu pun lah saya tak tahan. Tu baru sebulan. Ni ustaz nak suruh saya puasa 2 bulan berturut-turut pula, lagilah ada orang cetang tak. Tu. Jadi dia anggap sebagai uzur itu. Syarak ra'i sampai ke tahap itu. Maka dia boleh berpindah ke nombor 3. Apa nombor 3? Okey. Yang ketiga, kalau tak mampu nombor 2, yang ketiga ialah dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Bagi makan tu maknanya bagi milik. Bagi milik 60 orang fakir miskin. Setiap orang tu bagi satu muk satu syupuk, satu ni. Tu. Okey, boleh 60 orang fakir miskin. Begitu. Itu yang pertama kita sebut wajib kafarah. Begitu juga wajib ke atasnya ta'zir. Ta'zir ini daripada pemerintah lah. Ta'zir pada sudut bahasa maknanya ta'dib, mendidik. Jadi ta'zir itu satu didikan bagi dia supaya tak ulang balik. Tak ulang kali kedua, kali ketiga perbuatan dia tu. Bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Pada sudut syarak, ta'zir bermakna ta'dibun ala dhanbin la hadda fihi wala kafarata ghaliban. Pada sudut syarak, ta'zir bermakna ta'dib, didikan ke atas satu dosa yang dosa itu tidak ada had padanya dan tidak ada kafarah padanya. Contohnya cium. Cium isteri ke, cium orang ajnabi ke, di depan masyarakat, di khalayak ramai lah. Tak, ketika itu tidak ada had, tidak direjam, tidak disebat, tapi layak ditakzir. Boleh jadi kena bayar duit sikit, 3-400, ataupun masuk jail dan sebagainya lah atas pemerintah. Okey, cium perempuan tu ada had tak? Tidak ada had. Ada kafarah tak? Tidak ada kafarah. Jadi itulah takzir. Didikan ke atas dosa yang tidak ada had padanya dan juga tidak ada kafarah padanya. Ghaliban. Ghalibnya begitu. Ghalibnya biasanya memang ta'zir tidak ta'zir ialah satu didikan ke atas dosa yang tidak ada had, tidak ada kafarah. Ghalibnya begitu. Tapi ada juga ta'zir ke atas satu perkara, satu dosa yang ada kafarah. Ini luar kebiasaan. Luar kebiasaan. Contohnya apa? Bab kita baca ni. Bersetubuh pada siang bulan Ramadan adalah kafarah. Walaupun ada kafarah juga ditakzir. Jadi itu min babi ghairil ghalib. Boleh Okey. Seseorang tu nak wajib bayar kafarah bila mana bersetubuh pada siang bulan Ramadan, hendaklah cukup 11 syarat. Cukup 11 syarat ni maka wajib baginya bayar kafarah. Kalau tidak cukup maka tidak wajib baginya bayar kafarah. Apa 11 tu? Yang pertama ialah kaunuhu wati'an. Boleh rujuk Nizul Raja'. Kaunuhu wati'an fala kafarata 'alal mautah. Yang pertama hendaklah orang itu melakukan persetubuhan. Maknanya dia tu wati'. Wati' ni orang yang menyetubuhi. Tu maknanya orang yang menyetubuhi. Adapun orang yang disetubuhi tidak wajib bayar kafarah. Mesti orang yang menyetubuhi. Yang disetubuhi tak wajib bayar kafarah. Walaupun yang disetubuhi itu batal puasanya dan layak ditakzir, tapi kafarah hanya wajib ke atas yang menyetubuhi. Itu. Yang menyetubuhi itu maksud apa? Yang memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan. Sebab boleh jadi ada orang faham, ustaz, perempuan tu yang menyetubuhi suaminya. Ataupun lelaki itu yang menyetubuhi lelaki lain.
Maknanya laki yang menggunakan dubur itu menyetubuhi lelaki yang duduk menadah kemaluan depannya. Gitu bahasa mudahnya. Tak bukan masuk dekat sini bukanlah orang yang bangun untuk bersetubuh tu, bukan dia tu yang orang utama. Masuk watik sini orang yang memasukkan kemaluan kepala zakarnya ke dalam farash orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau lelaki dengan perempuan, walaupun perempuan tu yang semangat lebih, kekal yang wajib bayar kafarah ialah lelaki, sebab lelaki dianggap sebagai watik, orang yang menyetubuhi. Athani, yang kedua, kaunul wat'i mufsidan. Hendaklah persetubuhan itu membatalkan puasa. Maka tak wajib kafarah bagi persetubuhan yang tidak membatalkan puasa. Contoh bersetubuh sebab lupa, tak perasan itu bulan Ramadan, tak ingat. Bersetubuh. Dan siap bersetubuh baru teringat, hari ini bulan Ramadan. Walaupun keluar air mani, walaupun bersetubuh 2-3 kali, tak pasal. Ataupun bersetubuh sebab dipaksa. Tidak batal puasa. Tu ada khilaf, ada perincian lah. Alah kulli hal kita sebut secara mudahnya tak batal puasa. Muktamad tak batal puasa kalau bersetubuh secara dipaksa. Maka tidak wajiblah orang yang bersetubuh kerana dipaksa untuk bayar kafarah, tak wajib. Yang ketiga, kaunul mufsadi sauman. Hendaklah yang dirosakkan itu puasa. Maka sesiapa yang merosakkan selain daripada puasa, tak wajib kafarah. Contoh dia bersetubuh dalam masjid, dia sedang beriktikaf, maka yang batal ialah iktikaf. Contohlah bukan pada bulan Ramadan, contohlah dia bersetubuh pada bukan bulan Ramadan, dia bersetubuh sedangkan dia sedang beriktikaf, maka iktikaf tu batal. Wajib bayar kafarah tidak? Sebab mesti yang dirosakkan itu puasa. Kalau yang dirosakkan itu iktikaf, tidak wajib puasa, tidak wajib kafarah. Yang keempat, kaunhu min Ramadan. Hendaklah puasa yang dirosakkan daripada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, dia bersetubuh dalam bulan Ramadan. Maka mereka yang bersetubuh di siang bulan di selain daripada bulan Ramadan tak wajib kafarah. Sekalipun puasa itu qada bagi Ramadan. Contohlah dia puasa qada Ramadan. Hari dia qada tu dia batalkan dengan bersetubuh, tak wajib bayar kafarah. Sebab apa? Sebab kamu tidak merosakkan puasa yang puasa tu duduk dalam bulan Ramadan. Malah kamu rosakkan puasa yang puasa itu merupakan qada bagi puasa Ramadan. Itu lain tu. Jadi tak wajib kafarah. Mesti puasa itu berada pada bulan Ramadan. Okey. Yang kelima, kaunuhu minhu yaqinan. Yang kelima, hendaklah puasa itu yakin dalam bulan Ramadan. Puasa itu yakin dalam bulan Ramadan. Maka tak wajib kafarah bagi mereka yang bersetubuh dengan ijtihad. Kita sebut sebelum ni. Seorang tu masuk penjara. Dia tak bila dia masuk penjara, dia berijtihad dengan cara tertentu, maka dihukumkan esok tu puasa bagi pihak dia. Dia pun puasa. Dia puasa. Kebetulan memang bini dia pun dalam penjara sekali berdua. Dia bersetubuh dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan. Yang Ramadan itu dia dapat tahu dengan cara ijtihad dia. Dan tidak yakinlah. Ketika itu kita sebut walaupun batal puasanya, tak wajib bayar kafarah. Puasa batal, berdosa, cuma tidak wajib bayar kafarah. Sebab tidak yakin Ramadan itu memang betul-betul dalam bulan Ramadan. Apa dia? Tak yakin puasa itu betul-betul dalam bulan Ramadan. Boleh jadi puasa itu sebelum Ramadan atau selepas Ramadan. As-sadisu, yang keenam, kaunuhu bil wat'i wahdah. Kaunuhu bil wat'i wahdah.
Yang kedua ni maksud dia apa? Hendaklah batal puasa tu dengan cara bersetubuh sahaja. Memang dia bersetubuh. Betul batal puasa. Berbeza kalau orang tu makan dulu, lepas tu dia bersetubuh. Maka puasanya tidak batal dengan cara bersetubuh, malah batal dengan cara makan dulu. Lepas tu baru dia bersetubuh. Ataupun mereka yang batal dengan bersetubuh dan makan, mana serentak. Makan dan juga bersetubuh tu serentak berlaku. Tu. Mana maksudnya kemaluan dalam kemaluan dengan makan tu serentak. Jadi dia batal tu bukan puasanya batal tu bukan dengan bersetubuh semata-mata, malah dengan bersetubuh dan makan. Itu tak wajib kafarah. Batal lah, cuma tak wajib kafarah. Kalau makan dulu lepas tu baru bersetubuh, itu lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi tak perlu bayar kafarah. Batal, jelas memang batal. Yang ketujuh, kaunul wati'i athiman bil wata'. Hendaklah orang yang bersetubuh itu, orang yang menyetubuhi itu berdosa disebabkan bersetubuh. Hendaklah orang yang bersetubuh itu berdosa disebabkan bersetubuh, disebabkan jima'. Maka tidak wajib kafarah ke atas orang yang musafir yang bersetubuh dengan niat mengambil keringanan daripada syarak. Begitu juga tidak wajib ke atas budak kecil kafarah. Begitu juga tidak wajib ke atas mereka yang zan sangka hari masih malam. Rupa-rupanya dah siang. Apa makna dia? Yang ketujuh kita sebut qaulul wati' athiman bil wat'i. Hendaklah orang yang menyetubuhi itu berdosa disebabkan bersetubuh. Ada orang dia bersetubuh pada siang bulan Ramadan, dia tak berdosa. Walaupun puasa batal, tapi dia tak berdosa sebab bersetubuh tu. Contohnya siapa? Mereka yang musafir. Zaidun musafir daripada Jengka, Pahang ke Kelantan. Tak. Dalam perjalanan dia bersetubuh dengan isteri dia. Ketika mana dia bersetubuh itu, dia niat untuk mengambil keringanan daripada syarak. Syarak izinkan. Syarak memberi keringanan kepada mereka yang bermusafir untuk berbuka. Itu syarak bagi dia untuk berbuka kalau musafir. Syarat keluar daripada kawasan sebelum subuh. Tak? Jadi Zaid tu nak berbuka dengan makanan ke, dengan minuman ke, dengan bini, dia ikut dia lah. Yang penting syarat bagi izin untuk dia berbuka. Tapi dengan syarat dia niat lah. Niat macam mana? Niat aku berbuka ni sebab syarat bagi, sebab tu aku buka. Kalau syarat tak bagi, aku tak berbuka. Itu maksud niat tarakhus. Niat mengambil keringanan daripada syarat. Ketika itu dia bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Batal puasa. Berdosa tak? Persetubuhan tu tak berdosa, tak wajib kafarah. Budak kecil bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Batal puasanya. Berdosa tak? Berdosa sebab belum mukallaf. Begitu juga orang yang zan. Orang yang sangka masih malam. Dia tengok jam, baru pukul 4.30 ni. Tengok bini ada sebelah. Dia bersetubuh dengan bini dia dulu. Tak tunggu ke waktu dekat-dekat subuh baru bersahur. Tak bersahur dengan benda lain tu. Ada lah. Bersetubuh dengan bini. Dah. Begitu ceritanya. Tengok jam, lepas habis bersetubuh tu, ya Allah, pukul 9 dah. Pukul 9 pagi dah. Maknanya dia bersetubuh tu dalam pukul 8.30, 8.45. Tapi sebab dia tengok jam tu silap. Boleh? Kita sebut batal puasanya. La ibrata bidzanni al-bayyin khata'u. Tidak ada ibrah dengan zan yang zan tu yakin salah. Jadi dia zan masih malam, tapi confirm salah zan dia tu, maka kita sebut batal lah puasa. Itu jelas, tapi kafarah tak wajib. Begitu. As-samin yang ke-8 kaunul ismi li ajli as-saum. Yang ke-8, syarat yang ke-8 nak wajib kafarah ialah hendaklah dosa itu disebabkan puasa. Hendaklah dosa yang dia dapat itu disebabkan puasa. Dosa berdosa dia hendaklah dosa yang dia dapat disebabkan dia berbuka puasa dengan jima'. Itu maksud dia. Sabar dulu.
Wala kafarata ala musafirin zana wa nawa tarakhusan. As-saminu, yang ke-8, hendaklah berdosa disebabkan puasa. Suami isteri kalau bukan bulan puasa nak bersetubuh siang hari tidak ada masalah. Tapi bulan puasa bersetubuh tak boleh dapat dosa. Sebab apa? Sebab ajli saum, sebab waktu tu bulan puasa, maka tak boleh. Jadi dosa yang didapati bagi suami isteri yang bersetubuh pada siang bulan Ramadan ialah disebabkan puasa. Tu syarat dia. Mesti dosa disebabkan puasa. Okey. Ada orang dia berdosa tapi bukan sebab puasa. Dia bersetubuh dan dia berdosa tapi bukan berdosa disebabkan itu bulan Ramadan, tak, tapi sebab lain. Ketika itu tak wajib kafarah. Contohnya siapa? Orang yang musafir yang berzina dan dia berniat tarakhus. Dia musafir ke Kelantan, tak daripada Jengka contohnya. Sampai tengah perjalanan tak dia berzina. Ketika berzina tu dia niat mengambil keringanan daripada syarak. Aku nak berbuka ni, cuma berbuka dengan zina. Syarak izin berbuka tu. Syarak izin berbuka, syarak tak bagi berzina. Jadinya dia berbuka tu tak berdosa. Maknanya puasa dia dibatalkan, tak berdosa. Puasanya dia batalkan, tidak berdosa sebab syarak memang bagi keringanan kepada orang musafir untuk berbuka. Jadi dia berbuka tak berdosa. Tak. Jadi dosa yang dia dapat bukan disebabkan berbuka pada siang bulan Ramadan, tak, tapi disebabkan apa? Sebab dia berzina. Sebab dia berzina. Sebab dia berzina. Boleh tu. Yang ke-8. Yang ke-9, at-tasi'u kaunuhu li ajlihi wahdah. Hendaklah dosa memang semata-mata kerana puasa. Ada orang dapat dosa disebabkan puasa, mana disebabkan membatalkan puasa, dan disebabkan perkara yang lain. Mana ada dua perkara yang menyebabkan dia berdosa. Ketika itu tak wajib juga bayar kafarah. Siapa dia? Orang yang musafir tak berzina dan tidak niat tarakhus, tidak niat mengambil keringanan daripada syarak. Dia musafir daripada Jengka ke Kelantan sebelum subuh. Syarak bagi keringanan untuk dia berbuka. Tapi ketika mana nak berbuka mesti niat. Niat apa? Niat mengambil keringanan daripada syarak. Nak bezakan orang lain yang juga berbuka tapi tidak ada keringanan yang diberi daripada syarak kepadanya. Orang ni berdosa, dia tak berdosa. Tak. Okay, jadi orang ni dia musafir. Syarak bagi dia berbuka. Tapi ketika mana dia berbuka, tak, dia tidak niat mengambil keringanan daripada syarak. Ketika itu berbuka tu berdosa. Pertama, berbuka pada siang bulan Ramadan itu berdosa sebab apa? Dia tidak niat untuk mengambil keringanan daripada syarak. Dia tidak niat berbuka aku ni sebab aku ambil keringanan daripada syarak. Syarak bagi berbuka, maka aku berbuka, tak, dia tak niat lagu tu. Tak. Maka tidak ada beza dia dengan orang lain yang berbuka, yang tidak ada keringanan daripada syarak, yang bukan musafir tu, yang sengaja berbuka tu. Jadi dia berdosa. Berdosa sebab apa? Pertama, berdosa sebab tidak ambil keringanan daripada syarak. Yang kedua, berdosa sebab dia berzina. Dia musafir dan dia berzina. Boleh. Jadi dua dosa dia dapat. Tak wajib kafarah. Yang tadi dia dosa satu je. Dosa sebab apa? Dia berzina. Nombor 8 tadi. Dia tak berdosa sebab tidak mengambil keringanan daripada syarak, sebab memang dia berniat untuk mengambil keringanan daripada syarak. Cuba dengan cara berzina. Berbuka syarak bagi, berbuka dengan zina syarak tak bagi. Jadi zina itu yang salah. Nombor 8 tadi tu. Al-ashiru, yang ke-10, kaunuhu mufsidan sawma nafsih. Hendaklah dia membatalkan puasanya sendiri. Maka tak wajib kafarah kepada mereka yang membatalkan puasa orang lain. Contoh Zaid. Zaid sakit. Sakit maka dia tak puasa lah. Syarat bagi keringanan untuk dia tak puasa. Ataupun dia musafir. Bila dia musafir, dia berbuka.
Syarat bagi dia berbuka. Jadi dia tak puasa. Dia bersetubuh dengan bini dia yang sedang puasa. Jadi dia merosakkan puasa orang lain. Puasa bini dia yang rosak. Dia memang tak puasa dah. Jadi tak batal dengan cara jima'. Sebab nak kata batal mesti sedang berpuasa dan batal dengan cara jima'. Kawan tu tak puasa daripada awal. Macam mana nak dikatakan batal? Jadi dia membatalkan puasa orang lain. Tak wajib kafarah ke atasnya. Sebab apa? Dia batalkan puasa orang lain. Yang ke-11, hendaklah yang dirosakkan itu sehari semalam. Puasa yang dirosakkan itu sehari semalam. Maka tidak wajib kafarah mereka yang gila ataupun mati selepas daripada bersetubuh sebelum daripada maghrib. Ini gambaran ulama kita sebut. Dia bersetubuh pukul 8 pagi. Tak. Batal lah puasa dia tu. Tak. Okay. Pukul 10 pagi dia gila. Ataupun pukul 10 pagi dia mati. Tak wajib dia bayar kafarah. Sebab apa? Dikatakan sebabnya puasa yang dirosakkan itu tidak sehari semalam. Puasa yang dirosakkan itu hanya berapa? Dia bersetubuh pukul 8, mati pukul 10. Hanya 2 jam puasa yang dirosakkan. Bukan sehari semalam. Nak kata sehari semalam mesti dihidup sampai ke maghrib. Kawan tu mati dulu sebelum maghrib. Dan 2 jam je selepas dia bersetubuh dulu. Dan selepas dia batalkan puasa kan. Jadi yang dirosakkan itu tak cukup sehari semalam, maka tak wajib kafarah. Jadi banyak syarat nak wajib kafarah. Disebabkan jima' pada siang bulan Ramadan. Wa baqiya thani ashar. Ada yang ke berapa? Ke-12. Syarat yang ke-12 ialah tadi dia sebut berapa? 11 tapi ditambah. Ada satu lagi yang ke-12, ada musyubhah, tidak ada syubhah. Maka tidak ada kafarah bagi mereka yang bersetubuh sedangkan dia syak pada masuknya malam. Dia daripada pagi duk gegang ke bini dia. Tak. Jadi waktu maghrib tu dia tengok jam. Ya dah ni masuk maghrib ni. Dengar macam azan. Tak. Ataupun dia tengok jam tu, ni 7.30 dah. Padahal jam dia rosak. Baru pukul 6.30. Tak. Ataupun dia silap tengok jam tu. Jadi dia bersetubuh dengan bini dia dengan sangkaan dah masuk maghrib. Sedar-sedar rupanya masih belum maghrib. Ada syubhah kat situ. Maka tak wajib bayar kafarah. Jadi selesailah 12 syarat untuk wajib kafarah al-uzma bila seseorang itu membatalkan puasa pada siang bulan Ramadan. Dalam matan tu dia tak sebut semua syarat. Dia sebut berapa je. Alaman afsada saumahu fi Ramadan. Fi Ramadan 1. Afsada saumahu huwa. Boleh dah kata 2. Yauman kamilan 3. Bijima'. Memang bincang pasal jima' ni. Asimin bihi. Ada dalam 5-4 syarat gitu ya. Lepas tu disebut dalam matan bijima'in tamin. Wajib qada, kafarah uzma, wajib ta'zir ke atas mereka yang membatalkan puasa dengan jima' yang tamin. Jima' yang sempurna. Sebab apa disebut jima' yang tamin, yang sempurna? Sebab dia nak keluarkan perempuan. Perempuan tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab perempuan jimaknya tidak tamin, tidak sempurna. Lelaki memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan perempuan. Semata-mata kepala zakar masuk dalam kemaluan perempuan, walaupun separuh kepala zakar, tak, maka terbatallah puasa perempuan itu. Jadi perempuan tu tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab puasa perempuan itu terbatal bukan dengan jima'. Malah dengan apa? Dengan masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ustaz, jima' dah tu.
Tak. Nak dinamakan jima' mesti masuk seluruh kepala zakar. Sedangkan perempuan tu batal puasanya sejak masuk separuh kepala zakar. Nak kata jima' mesti masuk semua kepala zakar, keseluruhan kepala zakar. Perempuan tu batal puasanya dengan semata-mata masuk sebahagian kepala zakar. Jadi perempuan tu batal puasa dengan apa? Bukan dengan jima', tapi dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongganya. Jadi batal puasa bukan dengan jima'. Maka tidak wajib kafarah ke atasnya. Okay. Dalam Nailur Rajak disebut yang moleknya perkataan tamin itu tak disebut dalam matan. Atas alasan apa? Atas alasan kalau disebut dalam matan, dia akan memberi iham, akan memberi salah faham. Salah faham pada apa? Pada satu gambaran, iaitu perempuan kalau disetubuhi oleh suami dalam keadaan perempuan itu sedang tidur ataupun terlupa ataupun dipaksa. Tak. Selepas mana kemaluan lelaki masuk secara sempurna, iaitu kepala zakar masuk secara sempurna dalam kemaluan perempuan, barulah perempuan itu hilang rasa dipaksa. Mana dia lepas masuk tu rasa syok pula dah. Rasa seronok. Jadi hilang rasa dipaksa. Ataupun hilang nasiatan. Lepas masuk kepala zakar lelaki keseluruhannya ke dalam kemaluan perempuan, dia dah teringat. Yang itu bulan Ramadan, tak lupa dah. Ataupun dia sedar daripada tidurnya. Boleh. Jadi ketika itu kita akan katakan perempuan itu batal puasanya dengan cara jima'. Perempuan itu batal puasanya dengan cara jima', bukan dengan cara semata-mata masuk sebahagian kepala zakar. Sebab ketika mana kepala zakar masuk dalam kemaluannya, tak, sebahagian dan keseluruhannya, tak batal lagi. Sebab apa? Dia sedang dipaksa, dia lupa, ataupun dia sedang tidur. Lepas itu, barulah hilang rasa dipaksa. Barulah dia teringat itu hari bulan Ramadan. Barulah dia sedar daripada tidur. Bila dia sedar daripada tidur, bila dia sedar daripada tidur, dia biarkan juga suami dia menyetubuhi dia. Bila dia sedar yang itu bulan Ramadan, dia biarkan juga. Bila dia dah hilang rasa dipaksa, maka dia biarkanlah. Memang ikhtiar dia sendiri dah. Ketika itu kita sebut batal puasanya. Jadi batal puasanya dengan cara jima', bukan dengan cara semata-mata masuk sebahagian kepala zakar ke dalam kemaluannya. Jadi tergambar juga perempuan tu batal puasa dengan cara jima' yang sempurna. Oleh itu, bila difahami daripada matan, disebut wajib kafarah, wajib qada, wajib ta'zir itu ke atas mereka yang membatalkan puasa dengan cara jima' yang sempurna. Perempuan batal puasa dengan cara jima' yang sempurna ni, gambaran yang saya sebut tu. Maka wajib baginya kafarah. Kefahaman itu salah. Kefahaman itu salah. Sebab nas yang mangkul yang dinakalkan daripada ulama sebelum ini, memang tidak wajib secara mutlak ke atas perempuan. Batal dengan cara jima' ke, batal dengan cara mujarradu dukhuli hasyafati rajul ke dalam kemaluannya ke, memang tak batal. Tak batal. Bukan memang tak batal. Bukan memang tak batal. Memang tak wajib bayar kafarah. Mutlaqan tak wajib bayar kafarah. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari, Khatib Syirbini dan selain daripada mereka. Di kesimpulannya, perempuan tidak tergambar bagi mereka kena bayar kafarah uzma, sama ada puasanya batal dengan cara jima' ataupun batal dengan cara semata-mata masuk sebahagian kepala zakar ke dalam kemaluannya. Sampai situ. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.